Kembali lagi bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan peranti Realme 8 5G pula. Peranti ini adalah pesaing yang paling dekat dan juga sengit berbanding dengan Redmi Note 10 5G yang baru saja saya ulaskan sebelum ini. Dari segi spesifikasi, kedua-dua peranti ini menawarkan spesifikasi yang lebih kurang sama seperti chip pemprosesan yang sama, iaitu MediaTek Dimensity 705G dan juga kamera 48 megapiksel dan dipadankan dengan dua lagi sensor 2 megapiksel untuk butiran tambahan seperti makro dan juga kedalaman. Baiklah, sebelum saya mulakan ulasan, saya akan ceritakan sedikit mengenai spesifikasi peranti ini. Skrin adalah IPS LCD 6.5 inci dengan sokongan kadar segar semula 90Hz dan juga kecerahan 600 nits. Chip pemprosesan seperti yang saya katakan tadi adalah MediaTek Dimensity 705G, iaitu chip berasaskan rekaan 7 nanometer, dan unit pada tangan saya ini adalah model 8GB RAM dan storan dalaman 128GB. Baiklah, kamera di belakang adalah 48 tambah 2 tambah 2 megapiksel dan juga kamera swafoto 16 megapiksel, yang mana di sini adalah sedikit lebih besar berbanding dengan Redmi Note 10 5G yang hanya menggunakan kamera swafoto 8 megapiksel. Tetapi Realme tidak ada sensor inframerah, jadi sedikit kekurangan di situ. Pengimbas jari juga adalah sama sahaja, iaitu pada bahagian sisi peranti. Untuk bateri juga adalah sama, iaitu 5000 mAh dengan sokongan pengecaran pantas 18W. Dari segi pengoptimasian perisian, Realme memang lebih hebat berbanding dengan Xiaomi dengan MIUI mereka. Jadi ada bagusnya di sini yang Realme UI masih menggunakan asas ColorOS daripada Oppo, yang mana bukan saja memberikan pengalaman seakan Android asli, tetapi juga memberikan satu prestasi yang memuaskan. Jika anda biasa menggunakan mana-mana peranti Realme ataupun Oppo, anda akan biasa sahaja melihat antara muka dan juga rekaan perisian yang ada pada peranti ini. Dari segi keseluruhan, 90Hz pada peranti ini memang benar-benar lancar, kerana apabila saya bermain Aspat 9 berbanding dengan Redmi Note 10 5G, peranti ini jelas lagi lebih berkuasa dan boleh kendalikan sesi permuaan sekitar 30 minit tanpa sebarang masalah. Implementasi skrin LCD Redmi adalah jauh lebih bagus daripada peranti ini, tetapi skrin peranti ini masih lagi akan memberikan pengalaman yang baik untuk anda lakukan tugasan ataupun menonton video. Baiklah, saya dah cakap pasal prestasi dan juga skrin, saya akan sentuh sikit pasal audio. Apabila kita menonton video ataupun bermain permuaan, sama juga dengan Redmi Note 10 5G tadi, yang peranti ini tidak akan memberikan satu pengalaman audio yang memuaskan kerana pembesar suara mono sahaja. Realme 8 5G ini mempunyai pembesar suara yang sedikit lemah dan juga tidak konsisten di bahagian aras suara. Malah apabila saya cuba mendengar muzik, saya juga tidak gemar menggunakan peranti ini. Cukup di situ, saya akan sentuh pula pada bahagian kamera. Apabila mengambil gambar, pasal proses mengambil masa sedikit lama dan hasil gambar juga kadang-kadang tidak begitu baik. Ia adalah lebih bagus apabila suasana ataupun keliling pengguna mempunyai banyak cahaya. Tetapi untuk peranti ini, apa yang saya perasan adalah mod malam hanya seakan menambah kadar saturasi dalam gambar menjadi sedikit lebih suam ataupun kekuning-kuningan ataupun kejingga-jinggaan, seakan begitu. Baiklah, seterusnya saya akan sentuh pula kepada bahagian bateri, yang mana bateri pada peranti ini adalah antara yang saya gemari dan malah saya rasa ia lebih bertahan lama berbanding dengan Redmi Note 10 5G. Bateri 5000 mAh peranti ini tanpa menggunakan kad SIM, saya telah uji boleh bertahan sehingga 2 hari lebih dengan SOT 8 jam 40 minit dengan baki bateri 2%. Tetapi apabila saya menggunakan kad SIM, untuk ketahanan ia hanya bertahan maksimum sekitar 2 hari sahaja dengan ketahanan sekitar 6 hingga 7 jam SOT. Tapi untuk penggunaan yang ekstrim seperti yang saya gunakan adalah penstreaman, permuaan, kamera dan juga aplikasi media sosial tanpa henti. Saya dapat jangkakan jika anda menggunakan peranti ini dengan lebih ringan dan juga lebih berjimat dari segi tetapan rangkaian dan sebagainya, tidak ada masalah untuk mencapai sehingga 10 jam SOT dalam masa 2 hari. Peranti ini jelas terbukti adalah antara peranti yang terbaik sebagai peranti kedua, peranti sandaran, atau juga satu peranti yang terbaik untuk anda berikan kepada anak-anak untuk belajar di rumah, atau juga kepada ibu bapa agar mereka boleh menggunakan MySejahtera dan sebagainya.
Jadi apa yang boleh dikatakan, dengan harga jualan RM799 sebagai harga promosi, peranti ini sebenarnya tidak begitu mahal dan pengguna kini ada lebih banyak pilihan seperti Redmi Note 10 5G ataupun Realme 8 5G. Setiap peranti ini mempunyai fokus masing-masing, mempunyai pengoptimasian perisian tersendiri, mempunyai kecerdasan buatan tersendiri untuk setiap badangan kamera dan lain-lain lagi. Dan jika anda ingin kemas kini pantas, saya boleh katakan dari segi kemas kini Redmi adalah lebih pantas berbanding dengan Realme. Tapi saya yakin di Malaysia tidak ramai pengguna yang begitu hiraukan kemas kini diedarkan siapa yang cepat, siapa yang lambat. Yang penting adalah apabila anda miliki ataupun baru saja beli sebuah peranti itu boleh digunakan dengan keadaan baik tanpa sebarang masalah dan juga masih lagi menjimatkan duit anda. Jadi jika itu yang anda carikan, Realme 8 5G adalah peranti yang patut anda cuba. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.